Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar kita yang join live kita pada tengah hari ini. Baiklah, hari ini 30 April 7 Ramadan 1441 Hijrah, kita akan bersama sekali lagi dalam Edu Talk live di Facebook Al-Amin Edu Oasis. Jadi kepada semua yang bersama kita dengan live dengan kita sekarang ni, klik butang like dan share video live ni kepada di wall anda lah. Okey, hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang cukup kita kenali dan cukup pakar dalam bidangnya. Merupakan pengerusi Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad, tak lain tak bukan Haji Syarum Muhammad Sharif. Baik, hari ini kita akanlah bersama beliau live daripada pejabatnya di Hospital An-Nur. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput dan mempersilakan. Saya menjemput Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Terima kasih kepada semua pendengar dan pemerhati dan Facebook like. Baik Tuan Haji, hari ini kita nak berbicara lah berkenaan dengan tajuk yang telah kita wawarkan, iaitu tajuknya adalah new norm dalam bidang pendidikan. Baik, Tuan Haji sendiri daripada bidang pendidikan sebagai pengerusi Pusat Pendidikan Al-Amin Berhad, PPA. Baik, jadi hari ini kita nak dengarlah sedikit pandangan Tuan Haji tentang new norm yang berlaku sekarang ni. Baik Tuan Haji, tanpa membuang masa, tanpa lengah-lengah lagi, kita terus kepada soalan kita yang pertama Tuan Haji. Sebelum tu saya nak tanya, Tuan Haji sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Hari ni masih lagi bekerja. Alhamdulillah. KP ni kami perkhidmatan essential services. Jadi hospital. Jadi kita bekerja lah. Kena tugas insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah Tuan Haji. Baik Tuan Haji, soalan pertama kita pada hari ini, mungkin kita tahulah dalam keadaan situasi PKP, dalam situasi COVID-19 ni, macam mana persediaan para guru. Jadi terutamanya penonton-penonton kita daripada kalangan ibu bapa nak tahu macam mana keadaan kesediaan para guru dan kakitangan PPA dalam melaksanakan agenda pendidikan sepanjang tempoh PKP ni. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. So, pertamanya ada dua perkara lah yang kita boleh nampak. Pertama, persediaan guru-guru tu sekali. Dan kedua, berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh guru-guru tu. Jadi, Alhamdulillah, guru-guru kami mempunyai sikap yang baik, komitmen yang sungguh itu tinggi dalam melaksanakan agenda pendidikan sepanjang tempoh PKP ini. Jadi, sebab kami dah ada persediaan sebenarnya dengan adanya kita panggil Al-Amin 2.0 yang mana cara pengajaran dia, PDP dia lebih kepada digunakan internet dan juga banyak bahan-bahan daripada internet. Jadi PC dengan itu dah sedia ada. Jadi mereka guru-guru ni dah ada tanggungjawab amanah, dan setiap sekolah di bawah PPAP ni telah merancang dengan kemas. Dia menyediakan jadual harian untuk setiap kelas sepanjang PKP ni. Ada lesson plan dia, di setiap guru tu menyampaikan mengikut lesson plan dia. Jadi dalam pelaksanaan pengajaran semasa PKP ni, pelajar mesti mengikuti pembelajaran ini dengan teratur lah dan berjadual seperti berada di sekolah. Macam seperti biasalah, dia seolah-olah hanya tidak, guru dia bukan depan dia tapi dia boleh nampak. Jadi tu persediaan tu memang ada bagi guru-guru di PPAB ni, tapi cabaran dia memang banyaklah. Saya catat di sini ada dalam 4 lah kot yang boleh kita nampak. Pertamanya guru tu perlu bantuan daripada ibu bapa untuk kendalikan di rumah ni, sebab anak-anak tu kena disediakan kemudahan laptop atau smartphone yang boleh digunalah. Awal PKP dulu, ibu bapa selalunya tertanya-tanya adakah pembelajaran atas talian ni setelah kelas atau tetapi setelah
kelas atas talian yang berjalan, maka ibu bapa pula gaduh. Kita faham bahawa dia perlu jadi facilitator kat rumah. Jadi ini bagi anak yang tak ramai tu okeylah. Tapi bagi anak yang ramai tu jelas peninggal kepala ibu bapa sikit. Tapi itulah dia keperluannya ibu bapa untuk menyediakan suasana kelas tu di rumahnya. Dan jika kelas tu mula awal pagi pula, perlu ibu bapa tu kena tentukan anak-anaknya bangun sedia untuk menghadiri kelas. Kedua, cabarannya adalah guru untuk balance persediaan serta kerja-kerja rumah dengan anak di sekeliling. Ini pun menjadi cabaran jika guru ada anak ramai, jadi rumah tu dia kena jaga kelas tu tidak bising lah. Jadi kena letak proper place dalam untuk anak dia nak belajar, tu. Jadi itu cabaran jugalah. Jadi yang kita nampak juga kena dengan talian dan gadget-gadget yang perlu ada. Di tempat sekitar Lembah Kelang ni, alhamdulillah talian telefon ni selalunya guna Unify lah kan. Okey. Tapi tempat luar daripada kawasan Lembah Kelang ni tak terjamin lah selalunya. Dan jika anak tu dah balik kampung bersama neneknya, jadi jika kedua ibu bapanya pula terlibat dalam perkhidmatan penting, kedua-duanya misalnya dalam bidang kesihatan, dia kena kerja lah. Jadi anak dia di kampung tu ada masalah sikit kan. Jadi kalau kami dapat difahamkan juga, ada juga anak yang terpaksa pergi rumah jiran untuk mendapat kemudahan talian dekat kampung. Kerana mungkin neneknya tu tak ada broadband. Tak masuk broadband. Jalur lebar. Jadi dia terpaksa ada juga kes macam tu. Tapi okeylah kalau boleh berjalan. Jadi kita bolehlah summarizekan dari cabaran-cabaran tu. Pertamanya persediaan guru tu di rumah. Bagaimana dia boleh mengawasi anak-anaknya kali. Kemudian persediaan pelajar tu sendiri. Dia kena tentukan yang dia ada kemudahan. Ada kemudahan talian satu lagi dan kemudahan peralatan. Jadi tapi bahan guru dah ada sebenarnya. Sebab sekarang ni belum ni pun guru dah memang guna banyak e-learningnya style. Bahan-bahan yang dia ambil daripada internet selalunya, banyak bahannya tu. Jadi itulah cabarannya. Dan guru pun persediaannya memang adalah gitu. Guru-guru di pusat kami. Dan banyak contoh-contoh guru-guru upload di Facebook sekolah kita. Kalau tengok banyaklah, boleh parent pun boleh nampak. Dan parent pun ada yang happy juga lah. Ada disebutkan dalam tu komen-komen mereka yang ingat tak ada pelajaran lah, tapi ada, alhamdulillah masih lagi bergerak lah. Baik Tuan Haji, jadi macam Tuan Haji sebut tadi, kita dah ada cabaran sepanjang PKP ni, macam mana kita nak laksanakan PMP dekat rumah lah, e-learning tu kan. Jadi macam Tuan Haji sebut tadi, PPA ni memang dah memperkenalkan Al-Amin 2.0 beberapa tahun kebelakangan ni lah. Jadi macam mana tahap macam mana pelaksanaan pendidikan tu? Macam Tuan Haji sebut tadi, mungkin source daripada internet dan sebagainya, mungkin Tuan Haji boleh perincikan lagi. Okey, so kita bermula ada sikit-sikit ciri-ciri industrial revolution 4.0 kita dah ambil benda tu. Dan juga kita mula dengan sekolah, bila kita perkenalkan sekolah Al-Amin terkenal school di Sungai Buloh. Jadi sekolah tu bermula pada 2015 dan kita 2013 lagi kita dah mula merancang untuk memperkenalkan sistem yang baru yang kita coin Al-Amin 2.0 ni, yang mediumnya banyak menggunakan bahasa Inggeris. Itu yang kita punya tu. Dan ia diikuti oleh rangkaian sekolah di bawah PPAB juga yang lain. Selepas benda tu dah berjaya, kita pilot kat itu dan kita kembangkan juga di dalam sekolah-sekolah yang dalam rangkaian pusat pendidikan Al-Amin. Jadi yang ada jenis
2.0 ni pun dah ada 4 sekolah yang menggunakan sistem begini ya. Dan juga yang Al-Amin 1.0 pun dah mula upgrade lah jadi 1.50 something like that. Jadi sekolah-sekolah ini utamanya rangkaian broadbandnya ada internet. Itu sebab pentingnya internet lah di situ. Dan kita menggunakan latihan guru-guru ini dilatih dan didedahkan dengan kemahiran teknologi untuk melaksanakan PDP pembelajaran abad ke-21. Ini kita punya basis di mana pentingnya ada 4C yang kita mengajar dalam PAK 21 ni. Pertamanya critical thinking, keduanya creativity, ketiganya collaboration, keempatnya communication. Jadi dalam setiap perancangan lesson plan bagi guru-guru ni, dia mesti sentuh antara satu daripada 4 ni. Mungkin kadang-kadang ada 2 perkara yang disentuh, kadang-kadang 1 saja, kadang-kadang 3 perkara sentuh dengan 4C ya. Jadi dan penekanan pada ini adalah antara cirinya kita tak ada exam tetapi ada assessment. Kita panggil assessment formative dan summative. Jadi awal-awal penggunaan PAK 21 ni memanglah parent risau sebab tak ada exam. Kita kena setiap tahun awal tahun kita buat convention ibu bapa baru. Jadi di sini kita bermula tahun 2015 lagi dah start 2016, 2017. So setiap tahun kita ada convention ini yang dikalikan oleh EduOasis sendiri dan saya rasa lebih kurang 400 ke 500 parent yang baru yang datang sebab kita ada 14 sekolah dalam rangkaian Pusat Pendidikan Al-Amin. Jadi memang rangkaian ini besar. Jadi setakat ini kita ada lebih kurang 4,000 dalam Pusat Pendidikan Al-Amin, 4,000 student dengan lebih kurang 400 pengajar. Jadi persiapan guru untuk melaksanakan bentuk pembelajaran ini adalah lebih cabar dan memerlukan masa yang lebih lah. Tapi kerjasama yang sangat penting baik antara pembantu dia orang dan antara sama talent tu sungguh baik sebab there's a lot of sharing knowledge sharing antara guru-guru. Jadi setiap tahun dia orang berkumpul dan setiap itu dia mengadakan sesi sharing untuk dia supaya dia boleh share antara alat dia. Dan peralatan di sekolah pun mempunyai internet jalur lebar. Yang ini pun penting dekat sekolah Dan pelajar serta ibu bapa pun telah diberi penerangan yang ini. Kenaan nanti ada exam semua inilah. Tetapi assessment tu masih ada kita itu sebab kita bukan nak tujuannya bukan nak melihat competition antara student, tidak, kita nak tingkatkan kemahiran anak tu sendiri, competency of the anak, bukan nak compete antara anak dia ni dan anak seorang lagi kawan, tak, that's not the tujuan kita nak memberi competency kepada anak tu, skill dia tu, yang 4 skill tadi lah kita sebut. Jadi dan sebenarnya kita tahu terdapat banyak application e-learning ni di luar sana, iaitu daripada internet kita boleh buat turun dan membantu dalam pembelajaran PDP ni oleh guru. Kemudian ini dapat dilakukan jika sekolah sendiri pun mempunyai server dan internet jalur lebar. Jadi ini persediaan ini pentinglah, kalau tidak susah nak dijalankan secara begini Jadi semua aplikasi tu yang jenis aplikasi yang diguna pakai antaranya yang kita faham ialah misal Google Meet, Google Hangout, Google Classroom pun ada, Edmodo pun ada. Jadi banyak juga guru-guru yang guna, sebab kita ambil pun guru-guru yang muda-muda yang IT savvy dan banyak hasil pelajar dapat dikongsikan dalam Facebook dan Instagram dan sekolah masing-masing lah. Itu boleh tengok dalam dia punya FB dan guru juga letih lah juga nampaknya tapi awal tu tapi sekarang ni apabila PKP ni ada, ini yang membantu dia orang untuk menjalankan dengan bahan-bahan yang dah sedia ada kat mereka. Tetapi apa yang penting, murid seronok. Yang kita nak murid seronok datang sekolah, they feel fun to come to school. Ada yang kita dapat di macam Kota Baru tu ada cerita dia
cuti pun dia dah tanya parent dia bila dia nak datang sekolah. Jadi dan juga satu lagi yang kita cuba nak tanamkan di Pusat Pendidikan Al-Amin ni, kita pemikiran digital kepada guru-guru ni. They must have digital mind, digital framework of mind. Maknanya apa? Lesson plan tu dia tidak buat cara hard copy lagi dah. Dia soft copy dan dia boleh upload kepada Google Drive supaya ramai boleh kongsi, dan juga guru besar, ketua, dia tak terikat untuk melihat lesson plan ni waktu sekolah. Dia boleh malam pun dia boleh tengok balik, download, dia boleh. So ada extra hours lah bagi dia. Hari cuti pun boleh tengok. So it's not confined. Dia pergi cuti pun dia boleh tengok. Kalau dia pergi UK ke dia pergi Indonesia, dia boleh tengok cikgu punya preparation. Jadi ini yang kelebihan dia. Jadi kita memang di Pusat Pendidikan Al-Amin ni, kita hendak guru-guru tu pun ada digital mind. Dan ini banyak bantu. Jadi ini yang kita rasa telah sikit banyak berjaya. Guru-guru ini didekapkan dengan kemudahan-kemudahan fasiliti. Dia kena ada laptop dan itu memang dah ada setiap guru. Jadi ini yang, dan juga ada lab, computer lab di sekolah-sekolah. Jadi ini banyak membantu guru-guru. Jadi itulah ibu bapa tak perlu risaulah, sebab ini dah jalan sebelum PKP lagi dah ada. Jadi bila PKP ada, jadi hanya tempat je lah tukar daripada sekolah pada rumah. Dan sekolah pun banyak ada smart TV semua tu, so dia boleh guna. So kelengkapan tu memang dah ada lah di sekolah. Alhamdulillah. Satu tu Haji yang saya nampak lah situasi kita dalam PKP. Mungkin saya boleh kata hikmahnya PKP kali ini adalah apabila sekolah ataupun secara khususnya Al-Amin sendiri bukan sekadar dia mendidik anak-anak, tapi dia mendidik masyarakat. Dalam konteks ni ibu bapa lah kan, kepada IR 4.0. Jadi saya nampak benda satu yang sangat positif, satu yang sangat hikmah dalam keadaan musibah COVID-19 ni, satu blessing in disguise lah, boleh saya katakan macam tu. Jadi tuan, sebelum kita terus pada soalan ketiga iaitu soalan terakhir, kita nak berinteraksi sikit dengan pendengar-pendengar kita. Mungkin ada yang ada soalan dengan Tuan Haji, boleh tinggalkan komen ataupun utarakan soalan. Kita boleh upkan dekat sini. Okey, dekat sini seorang pendengar kita, Nur Ashikin Abdul Hamid, dia sebut tentang Tuan Haji punya point tadi lah, critical thinking, creativity, collaboration dan communication, 4C dalam 21st century learning. Okey, yang kita laksanakan dekat Al-Amin. Lagi Rozainah Ishak, dia ada sebut juga Google Classroom, Google Meet, EDMODO. Banyaklah macam Google Classroom tu dah diguna untuk letak dia punya kelas, dia punya konten semua. Tetapi dia tak ada itulah, tak ada video kan. Tetapi yang sekarang ni cikgu banyak guna dari segi macam Google Meet, Zoom. So ini yang boleh bantu. Saya melihat dulu kami ada sebagai pernek dulu kami mengendalikan program PJJ, dia panggil, program jarak jauh. Ini program jarak jauh ni antara awal dulu USM dia, tahun ujung tahun 80-an kami jadi pernek ni, jadi pembekal peralatan dipanggil telekonferensi multi channel. Jadi yang dia boleh hubung 4-5 pusat di seluruh Malaysia. Tapi hanya ketika itu dia boleh dengar suara saja. Dia tak ada dengar. Sebab masa tu bandwidth pun tak cukup dan terlalu mahal, tak boleh afford. Tapi sekarang ni ramai semua pakai IP network. Jadi ini yang dah murah dari segi penggunaan bandwidth tu, dan jarak lebar dah harga murah. Jadi sekarang ni boleh video pun, dan peralatan pun dah dah moden dan lebih itu boleh guna dan murah. Dan ini kita lihat tapi itulah sama jugalah macam pembelajaran jarak jauh jugalah, hanya sini dia one to one dalam anak tu tapi dulu dia kumpul kan ramai 2-3 orang. Jadi
dengan adanya kemudahan macam ni, kita boleh dapatkan bahan-bahan. Power University tu dia boleh kasih download free je pelajaran online. Jadi kemudahan ini dah betul. Dan dengan ada PKP ini membantulah kepada parent. Para guru pun gunakan kita kata aplikasi OBS Studio. Ini itu inovasi guru-guru lah, mana yang suka inisiatif dari mereka sendiri untuk guna pembelajaran PDP ni dengan alat-alat yang lebih canggih, dan dia boleh upload ke YouTube. Ini peluang bagi dia pula apabila dia guna OBS Studio ni, dia mempamerkan diri dia dan guna ni untuk mengajar murid ni, pelajar-pelajar je, dan at the same time dia dapat ramai viewer. Bila viewer ramai, dia boleh dapat apa dia panggil passive income. Betul. Ini kelebihan income bagi guru-guru. Jadi ini dia panggil insentif lah kepada guru yang rajin, yang buat IT ni, menggunakan IT ni. Itulah saya rasa dipanggil kemudahan ini boleh menawarkan lebih kemahiran lah kepada guru-guru yang membuat persediaan bahan PDB ni. Jadi kita pun ada melatihkan mereka untuk menggunakan Edmodo misalnya. Tapi saya rasa OBS ni benda yang baru juga lah. Macam kita tahu Zoom pun benda yang baru. Jadi antara summary-nya, kalau yang ini peluang PKP ni dan juga kemudahan ni ialah tawaran kepada tenaga-tenaga mahir yang terlatih, dia boleh membuat persediaan yang lebih hebat lagi lah PDP-nya. Jadi dan juga kedua, hendaklah infrastruktur yang sesuai dengan jalur lebar dan server yang patut bantu. Sebab bahan-bahan ni separuh ni dia simpan kepada server di sekolah. Boleh online pun boleh terima, atau dia boleh pergi ke cloud kalau dia nak lah. Kalau Google Drive tu dia boleh, tapi ada limitation lah juga dia punya storage. Dan aplikasi yang dapat memberi tenaga mahir yang sesuai, iaitu apabila dia dah mahir, dia boleh guna banyak lagi aplikasi dan dia boleh buat macam-macam. Ini akan membantu guru tu dari segi tadilah passive income. Kalau dia punya viewer tu tinggi, dan Google akan kasih kelebihan dia. Baik Tuan Haji, kita ada satu soalan daripada Puan Siti Ruzaimah. Soalan dia, bagaimana perancangan pihak sekolah untuk meneruskan penggunaan teknologi ICT dalam PDPC di sekolah ataupun dalam kelas? Okey. Ini sebenarnya memang perancangan kita dah bermula daripada 2015 lagi. Hanya sekarang ini kita kena tambah lagi lah dari segi guru-guru tu, guru-guru baru tu kena dilatih lah. Jadi tetapi kita ambil banyakkan guru-guru yang ada IT background dia itu. Dan ustaz-ustaz pun kalau yang mengajar diniah ni pun dia diberi latihan untuk penggunaan komputer dan juga aplikasi-aplikasi yang tertentu. Dan sekarang ni pun kita kat Tadika pun dan kat itu pun sekolah rendah pun dah ada belajar coding. Ini satu kita mula kenalkan pada anak-anak pelajar-pelajar kita. Jadi memang sekolah ada kemudahan, kita punya wifi pun dah bagus, semua kemudahan tu dah ada. Jadi pertingkatkan lagi je lah, itu lah. Hanya kita rasa banyakkan lagi dari segi komputer, dari segi application lah. Dan kita sekarang ni saya rasa antara perkara yang kita buat adalah data analytics, big data untuk database untuk guru-guru, untuk profiling student kita. Jadi ini satu usaha juga yang baru kita kenalkan tahun ni, untuk kita analyse student punya performance, setiap student tu, terutamanya student-student yang nak ambil exam, yang tingkatan 5 terutamanya, kita profile daripada tingkatan 1 lagi keadaan dia.
So apa yang patut kita emphasize dia dan kita advise dia apa yang patut dia buat. Jadi ini kita ada khusus seorang guru yang dilatih untuk jadi big data analytics. Dan kita guna Power BI. Power BI ni is quite powerful untuk dashboard, segi presentation, graph, betul. Jadi inilah perancangan kita. Kita the next step is to have this big data analytics. Baik Tuan Haji, saya kira soalan tu pun dah menjawablah soalan saya yang ketiga ni. Jadi mungkin kita soalan bonus kita adalah macam mana Tuan Haji melihat Malaysia secara umumnya pasca new norm ni. Mungkin sekarang dalam PKP kita masih lagi membiasakan diri dengan new norm, dengan kehidupan menjaga kebersihan, dengan tak boleh keluar rumahnya, dengan terhad jalanan. Jadi macam mana Tuan Haji melihat Malaysia secara keseluruhannya selepas PKP ni? Jadi memanglah kita faham bahawa kerajaan terutamanya KKM lah, MOH yang memberi banyak nasihat kepada terutamanya MKN yang security keselamatan negara untuk bagaimana nak exit strategi dari segi memulihkan balik kembali terutamanya ekonomi lah. Jadi selepas PKP ni kita tahu yang penting ekonomi, dan ekonomi ini adalah untuk menjalankan tugas balik dari segi aktiviti parents yang bukan mudah nak generate balik dan sekarang ni the main economy tu ada industri dah mula balik, tetapi apa yang penting kami dalam kesihatan juga iaitu bagaimana yang mereka yang ada anak yang tadika, taska macam mana nak letak yang utamanya dia nak kerja kalau taska dan tadika tak buka lagi. Jadi itu perbincangan bagi prosedur protokol SOP untuk menjalankan supaya ada kemudahan ini supaya parent bapa dapat balik masuk kerja, tidak ekonomi akan runtuh. Dan kita tahu setakat ini ekonomi bukan hanya sebab saya dah mengalami 3 recession tahun 86, 87, kemudian tahun 97, kemudian tahun 2008 tapi all recession masa itu ni adalah kena dengan kita saja atau regional saja, tetapi kali ini dia melibatkan seluruh dunia. Apabila seluruh dunia, the effect tu memang teruk lah. Jadi the next 6 months kita tak tahu macam mana keadaan ekonomi kita. Jadi ini yang risau lah dari segi kementerian dalam industri. Namun kalau sekolah tu dia mungkin ngambil masa sikit. Jadi kita masih lagi, saya dalam 2, 3 atau 4 bulan lagi masih lagi ada pelajaran cara begini lagi talian atas talian. Tapi pentingnya ibu bapa dan kita pun ada jugalah kasih kemudahan kepada ibu bapa dari segi PPAB untuk mengurangkan yuran apa semua itu kita kena bincang supaya insya-Allah tak dan insentif-insentif yang kerajaan kasih itu kita akan cuba manfaatkan bersama. Tapi yang saya nampak mula ekonomi akan bermula aktiviti, tapi the support system tu juga mesti ada lah untuk anak-anak ini dapat dihantar tempat bagi ibu bapa nak bekerja, tempat yang ada jagaannya. Kalau sekolah tak ada lagi itu masalah lah. Tapi kalau sekolah dah ada boleh parent hantar ke sekolah. Tapi dalam sekolah pun dia kena ada penjagaan dari segi dia panggil deklarasi form guru-guru kena ada setiap hari kena check temperature awal-awal ni, mungkin temperature setiap anak-anak tu. Kalau demam sikit kena itulah. Jadi kalau nak buka sekolah tu jadi dia ada protokol macam kami di hospital pun ada protokol untuk datang jumpa pesakit supaya kita kalau boleh kita arrest immediately kalau ada penyakit atau masalah kalau dia ada apa dia panggil isu kesihatan UI under investigation. Jadi kesihatan tu pentinglah
Jadi the new norm now, kita jaga kebersihan kita lebih baik, kita jaga pakai tu. Jadi ini satu perkara yang bagus. Alhamdulillah. Tetapi di same time we have to make sure orang boleh kerja lah itu. Dalam kerja pun dia ada kena jagalah distancing, social distancing itu kena adalah jarakan sosial tu. Tapi di sekolah itu satu yang itu ya. Sebab sekolah banyak ramai juga student ya dalam satu bilik. Tapi kalau dia ada jarakan, insyaAllah lah boleh lah kot, boleh continue. Parent lah, guru lah kena jaga anak-anak untuk jangan itu, kurangkanlah dia punya. Jadi itulah cara mungkin kena ikut cara protokol atau SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan nanti lah. Kena bergerak lah. PKP ni kita pun tak tahu apa yang kita nampak dalam prediction oleh satu kajian Singapura, kata ujung bulan Mei ni akan kurang lah, boleh selesai dari segi kes pun kurang, kematian pun kurang. So the curve is gone down and flatten. Jadi mungkin lepas ujung bulan Mei. Jadi kita harap dalam middle of June lah kot, tengah Jun sekolah boleh buka balik. Jadi lepas tu persediaan lah untuk ibu bapa. Apa ni, saya rasa anak-anak pun sudah anxiety ya, anxious nak pergi sekolah balik. Terutamanya anak-anak sekolah kami ni memang dia risau tak dapat pergi ya, sebab dia dalam tanam dalam PAK tu, pengajaran tu dia orang suka seronok datang sekolah. Ya, itu yang kita betul. Itulah. Kalau saya tengok dekat China, Tuan Haji, sebab sekarang dia orang punya lockdown dia orang pun dah habis. Sekolah-sekolah pun mula dibuka. Anak-anak kecil dipakaikan dengan topi yang ada panjang tu, nak kawal dia punya social distancing. Budak-budak kecil kan. Bila dia pusing tu memang tak boleh kena lah, atau tak boleh rapat-rapat kan. Mungkin kita boleh try kan dekat sini, mana tahu. Kopiah dengan jadi kena design lah benda tu. Apa yang boleh design cepat dia boleh ada makan. Okey tu Haji. Dari segi apa ni, sukan lah. Mungkin masalah sikit sukan. Unless macam badminton tu okey lah seorang-seorang. Kalau bola ke apa semua memang susah lah sikit, ada kekangan lah. Okay Tuan Haji, sebelum kita berakhir, saya nak ambil satu lagi soalan daripada pendengar kita nak raihkan pendengar kita. Okey, kita ada Puan Nur Ashikin Abdul Hamid. Soalan dia, any suggestion to narrow the gap dengan family with lower internet access? Mungkin family yang ada internet yang slow ataupun jauh daripada bandar, kekangan je. Macam ni kita nak narrow the gap? Silakan Tuan Haji. Jadi kalau terutamanya di Malaysia ni, kita internet ni smartphone banyaklah kalau boleh, dan sekarang ni pun mereka pembekal telekomunikasi ni pun, pembekal servis ni, servis provider telekomunikasi ni pun memberi free internet ni sekarang ni. Jadi elok guna kegunaan tu, sebab dia tahu ramai orang akan berada di rumah, jadi usage of internet tu tinggi. Jadi mana yang low access internet tu, saya rasa yang cepat adalah dengan mobile phone lah. Tapi itu hanya satu cara lah. Kalau tidak, kena pakai dipanggil apa ni, TV education lah. Kalau Kementerian Pelajaran apa ni ada kemudahan tu, mengajar melalui TV, pelajaran melalui TV dulu ada. Sekarang ni itu saja yang mungkin mudah kalau tak ada internet. Tapi kalau di Lembah Kelang ni okeylah, saya rasa tak menjadi masalah. Tapi luar pada Lembah Kelang ni, dalam bandar yang main, bandar yang utama memang adalah. Yang luar kampung-kampung tu mungkin masalah sikit lah. Hanya saya rasa melalui mobile phone lah. Mobile phone punya internet okey selalunya. Ada company yang memang akses dia tinggi ya. Dekat jauh pun boleh dekat dalam kampung-kampung ada. Benda yang itu sajalah saya rasa. Tak memang susah lah. Betul Tuan Haji. Dan saya rasa pun
over the years pihak kerajaan pun memang dah cuba yang terbaik untuk bekalkan internet berkelajuan tinggi kat Malaysia ni kan. Jadi saya rasa few years insya-Allah kita doakan yang terbaik, kita doakan semoga internet dah bukan jadi satu masalah untuk kita teruskan agenda pendidikan dekat negara kita insya-Allah. Baik Tuan Haji, kesimpulan 30 saat daripada Tuan Haji sebelum kita akhir. So ibu bapa perlu bantulah anak-anak dalam pembelajaran di rumah ni dan make sure dia orang ada timetable dia mengikut apa yang telah diberikan tentukan oleh guru-guru dan guru-guru biasanya hantar dulu dalam Google Classroom tu beritahu. Jadi jangan risau, insya-Allah dalam pelajar-pelajar di pusat pendidikan alam itu pelajaran masih lagi bergerak dalam waktu PKP ini. Jadi harap pelaksanaan itu akan beri lebih besar kemudahan ini dan kemahiran ini untuk menjadikan pembelajaran kira jarak jauh ni atau home learning, e-learning ni satu benda yang baru. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya ia memberi peluang kepada kita untuk membesarkan footprint kita bukan hanya di Malaysia, kita boleh mengajar benda tu di luar Malaysia. Macam misalnya di Indonesia ke atau di Cambodia ke, kalau nak menggunakan dalam kita sebab kita ada Alam 2.0 tu dalam bahasa Inggeris. Jadi negara-negara yang boleh memahami bahasa Inggeris tu boleh subscribe atau ikut pembelajaran yang kita kendalikan. So in the sense kita boleh buat dia panggil itu jarak jauh punya learning distant learning. Ini satu peluang bagi kita lah. Betul. Allah Alam. Itu saja. Bila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji atas masa yang diberikan. Terima kasih juga kerana sudi menjadi frontliner kepada seluruh rakyat Malaysia pada musim PKP ini. Selamat bertugas. Saya doakan salam Ramadan. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kesempatan lain insya-Allah. Jadi Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Mubarak. Terima kasih. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Edu Talk Live setiap hari Ahad waktu 10.30 ataupun pukul 12. Hari Ahad dan hari Khamis. Hari Ahad kita ada info talk dan hari Khamis kita ada Edu Talk. Jangan lepaskan peluang, free of charge, datang, duduk, dengar dan dapatkan ilmu baru. Okey. Hari ini sebelum kita berakhir, saya nak share sedikit program yang kami anjurkan di Al-Amin Edu Oasis. Tuan-tuan, guru-guru, ibu bapa semua jangan lepaskan peluang join program ni. Program pertama adalah Google Sheet siri pertama. Okey, Google Sheet siri pertama kita akan anjurkan kepada 5 Mei 2020 hari Selasa bersama dengan Cikgu Aizuddin. Okey. Kemudian pada 6 Mei kita ada Lumen, hasilkan video PDPC dalam masa 5 minit bersama dengan Teacher Arash. Dan pada hari 7 Mei 2020 hari Khamis kita ada bersama dengan Cikgu Syahira. Kita nak belajar macam mana nak hasilkan poster PDPC dengan mudah, cepat dan menarik. Jom belajar Canva. Okey, jadi 3 program. Jangan lepaskan peluang, daftar segera. Ini program tertutup 5, 6 dan 7 Mei 2020. Jadi kalau nak mendaftar mungkin boleh tengok post kami yang terkini ataupun lepas ni kami akan letakkan di dalam ruangan komen. Jadi jangan lepaskan peluang, kita grab ilmu kita sebanyak mungkin. Kita siapkan diri kita untuk bersedia dalam IR 4.0. Kita sediakan diri kita kepada digital learning dan kita bantu diri kita dan bantu masyarakat untuk kita sama-sama survive dalam keadaan yang sangat mencabar inilah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama saya. Saya Ahmad Syafiq bin Mansur. Selamat berpuasa. Salam Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.